Hai, Hai. berjumpa lagi kita di LZ Channel. Yeay. Okey, hari ini kita akan share lagi 5 sebab exercise tapi tak turun. Okey, apa yang dikatakan 5 sebab exercise tapi tak turun-turun? Itu yang banyak orang tertanya-tanya kan. Betul. Kenapa ya? Kenapa? Okey. Yang pertama, biasanya kita tak tahu jumlah kalori yang diperlukan. So, itu adalah satu sebab. Sebab yang pertama, tak tahu jumlah kalori. Apa maksud jumlah kalori ni? Senaman pun ada nilai kalori dia. Sama ada berenang ataupun berbasikal ataupun berlari, aerobik, Zumba. walaupun kita cangkul rumah pun ada nilai kalori. Betul. Tapi banyak orang fikir, aku hari ni dah jogging 5 km lah. Tetapi sebenarnya setiap tu dia ada nilai kalori. Okeylah, mungkin anda semua nak faham nilai kalori tu macam mana. Kita share melalui kita punya Google search. Jadi kita boleh tunjuk apa maksud yang dikatakan nilai kalori untuk setiap ni. Okey, kita typekan di Google kalori exercise. Dia tak ada kata, kita ambil kalori exercise. Kita tengok ya, dia punya Google search. Kita tengok dekat sini. Dia ada generally running. Okey, kita tengok dia punya images lah, pasal dia orang dah buat banyak image. So, kita tengok image contoh berapa nilai kalori untuk setiap exercise. Ini ada yang satu agak terlalu banyak, kita ambil yang macam sini. Exercise calorie chart. Okey. Okey. Ada hiking, aerobics. Okey, ini dikira per hour. Dalam 1 jam tu berapa banyak? Contohnya macam dia ada hiking, aerobik. Hiking dalam 360 kalori per jam. Sejam hiking dia akan gunakan bakar sebanyak 360 kalori. Weightlifting 520 kalori. Contoh walking slow pace 180 kalori. Light dancing 220 kalori. Ini contohlah, kalori dia memang banyak. Saya memang nak tunjukkan kepada anda semua memang banyak. Macam mana kita bakar kalori itu bergantung kepada senaman yang kita lakukan ataupun physical activity yang kita lakukan tu. Lebih banyak kita bergerak, memang lebih banyak kalori dibakar. Cuma orang fikir, dia tak tahu jumlah kalori. Dia fikir, aku dah jogging 15 minit cukup kot. Dia tak semestinya ya. Dia kena berpandukan balik. Contoh yang kita tunjukkan tadi, chart-chart tadi. Betul. Okey. Jadi itu yang kita cuba explain lah. Kenapa exercise tapi tak turun. Sebab tidak tahu jumlah kalori exercise. Okey, kita pergi ke sebab yang kedua. Kenapa senaman tak turun? Kerana tiada rehat yang secukupnya. Betul. Ya, bila kita bersenam, kita melakukan physical activity lah Kita melakukan pergerakan untuk seluruh badan kita, kita guna tenaga kita, tetapi kita tak ada recovery. Kita tak rehat dengan secukupnya. Perlu ingat, kita walaupun kita bersenam, tapi kita perlu juga rehat. Ada orang sampai direct 1 minggu 7 hari seminggu dia bersenam. Pagi, petang, malam, dia bersenam. Semata-mata nak turun berat badan. Tetapi dia tidak ada proses recovery yang baik, yang betul, maka dia takkan dapat turun berat badan juga. Jadi itu yang dikatakan sebenarnya recovery ni pun adalah sebahagian daripada journey untuk turun berat badan. Ya. Rehat yang cukup 6 hingga ke 8 jam. Bukan exercise gila-gila je. Betul. Tak perlu exercise sangat-sangat pun. Yang paling penting kita tahu apa kita lakukan, senaman yang bagaimana, dan pula
recovery yang sangat penting. Yes. Maksudnya kena cukup rehat lah. Ya, betul. Berapa rehat yang secukupnya? Itu kita akan explain. Ya, betul. Okey. Okey. Sebab yang ketiga. Saya selalu miss yang tu tau. Sebab yang ketiga. Okey. Sebab yang ketiga, kenapa kita bersenam tapi tak turun-turun? Kenapa? Kerana yang ketiga tu adalah kita buat tetapi tidak berkala. Apa maksud tak berkala tu? Macam mana tu? Tak berkala tu maksud dia hari Isnin dia exercise. Lepas tu hari Sabtu pula baru exercise. Ataupun dia exercise sebulan sekali. Ataupun 2 minggu sekali. Ataupun dia tunggu betul sebulan sekali baru dia nak bersenam. Ataupun 3 hingga 4 kali sekali, seminggu sekali baru dia nak bersenam. Ataupun dia kata senam ikut dan lah. Seseronok baru nak exercise. Ada member baru nak exercise. Jadi bukan ya. Exercise mesti dilakukan secara berkala. Maksudnya dia ada dia punya disiplin dia. Hari Isnin, hari Selasa rest, hari Rabu, hari Khamis rest. Ataupun hari Isnin dia buat HIIT, hari Selasa dia buat cardio. Tapi dia ada dia punya keperluan secara yang berkala yang kita sebut tu. Bukan ikut dan, bukan ikut tak ada mood hari ni. Maka tak bersenam. Senam ikut mood je. Ya. Jadi kita pergi sebab yang keempat. Kenapa exercise tapi tak turun? Kenapa tu? Ya. Yang keempat. Minum manis. Sebab apa? Minum manis untuk hidrasi. Kenapa? Biasanya kan bila kita bersenam memang kita nak dapatkan tenaga secepat mungkin. Sebab kita nak bersenam. Tapi pada waktu tu kita otak dah mula bagi signal untuk ambil minuman manis. Waktulah kita akan follow signal daripada otak. Sebab apa? Ketika kita bersenam, kita sudah mula dehydrate sebab kita dah keluarkan zat-zat dan juga berpeluh. Dan waktu itulah kita memang perlukan untuk sesuatu untuk hydrate semula badan kita. Tetapi masa tu kita mula otak dah bagi signal untuk ambil minuman manis. Waktu itulah mulalah kita ambil minuman manis yang contohnya macam yang berkarbonat tinggi kan. Minuman gas. Biasanya memang macam tu. Jadi kan bila kita dah mula ambil minuman manis, jadi kita dah top up semula kalori tadi. Dah top up. Dah penat peluh cerau lepas tu. Tengok minum cucuk. Dia punya kena tambah balik. Dan yang paling tak bestnya kalori yang kita ambil tu kalori yang tak diperlukan pun untuk badan kita. Semua signal kat otak je kata ya, tak betul. minum. Jadi tak baguslah kan. Sebab itulah bila kita bersenam tak turun-turun juga berat badan. Betul. Jadi macam ada orang kata minum 100+ memang bagus untuk hydrate, tetapi kita kena ingat dia ada kalori. Yang sangat tinggi. Use sparingly. Okey. Yang seterusnya, terakhir, kenapa kita bersenam tak turun-turun juga berat badan? Apa dia? Okey, yang kelima adalah makan selepas senaman. Ini saya biasa tengok. Makan lepas senaman. Dia yalah penat apa semua kan. Memang masa kita bersenam tu perut dia dah start bagi signal kepada otak, lapar ni. Mana tak lapar sebab dah gunakan tenaga yang awal tadi kan. Jadi kita pergilah kedai mamak ataupun kedai, kalau pagi-pagi tu dia pergi kedai cari nasi lemak tu. Betul. Lepas senaman makan nasi lemak. Sebab apa? Dia punya fikiran kata aku dah exercise teruk-teruk tadi ni. Jadi makan nasi lemak. Ataupun kalau malam-malam, kadang-kadang ada orang main badminton lah, main futsal malam kan. Lepas tu dia ajak geng dia semua kita pergi lepak mamak. Dia ambil roti canai ataupun makan burger. Pasal apa? Yelah, tadi kan kita dah main bola 2 jam. Apa salahnya makan burger? Jadi itu sebenarnya nasi kandak. Nasi kandak ada juga macam tu. Ada. Terutama kalau kita jumpa geng, kita bersenam dengan geng kita. Selalu badminton ke futsal ke kan. Jom kita pergi nasi mamak lah makan nasi. Ada juga. Ada. Terus pergi nasi kandak makan dekat kedai mamak. Ataupun dari boba ke apa kan. Macam tu. Jadi itu yang membuatkan kesilapan senaman-senaman. Lepas sebulan dia kata aku senaman kuat-kuat tapi tak turun juga. Jadi itulah dia 5 kesilapan dan juga sebab kenapa exercise tak turun. Sekiranya anda semua suka video yang kami buat ni, klik subscribe, like, komen
tekan notification bell dan jumpa lagi. Bye.